Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi yang kesihatan yang baik, diberikan kehidupan bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah, syukur summa alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini untuk membincangkan seterusnya pada topik kita iaitu anakku best friendku. Siri yang ketiga. Kan, siri yang ketiga dah masuk ke tahap yang ketiga. Okey, saya melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi peluang dan ruang untuk sama-sama join majlis ilmu untuk memberi nasihat kepada diri sendiri. Bukan, yang penting kepada diri sendiri. Inputnya mungkin insya-Allah dapat di-sharingkan bersama dan mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita semua. Okey. Jadi hari ini fokus kita adalah kepada anakku best friendku, tahap yang ketiga, fokus kepada tahap yang ketiga umur 13 hingga 18 tahun insya-Allah. Tapi sebelum tu izinkan saya kaitkan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pengisian anak-anak kita bersama yang boleh kita ambil iktibar daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala tentang ayat-ayat Al-Quran memberikan pengajaran dan pemberitahuan kepada kita bagaimana anak itu sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, amanah untuk kita berjaga dengan penuh kasih sayang, dengan penuh orang kata apa, menatangnya yang penuh tapi dalam keadaan penuh berhemah dan bijaksana. Okey, anak-anak merupakan hibah dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai difirmankan dalam surah Asy-Syurah ni. Yang maksudnya ia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Okey, jadi setiap manusia memang Allah telah tentukan siapa anaknya dan tina apa anaknya. Masing-masing telah ditentukan dan Allah tidak mengadakan atau mentakdirkan sesuatu perkara takdir ke atas di kehidupan kita dalam bentuk sia-sia. Tak pernah dan tidak akan berlaku. Jadi kita kena pastikan, kena yakin, kena ajar didik diri untuk percaya kepada takdir Allah di mana ketetapan yang Allah tentukan terhadap anak-anak kita. Kenapa Allah kurniakan dia semua anak lelaki? Kenapa semua anak perempuan? Kenapa ada lelaki, ada perempuan? Allah ni tak adil ke? No. Semuanya ada berhikmah dan ada pengajaran dan ada benda yang Allah nak kita belajar dan menjadikan kita hebat di muka bumi ni insya-Allah. Jadi maksudnya Allah Ta'ala tentukan setiap manusia, setiap hamba Allah ada takdir yang kita boleh ambil pengajaran daripada setiap takdir anak-anak tersebut. Okay? Jadi daripada situ kita boleh jadikan iktibar bahawa anak ini sebagai anugerah. Bagaimana membentuk anak, bagaimana membesar cabaran dan ujian yang kita tempuh terhadap anak-anak, itulah mengajar kita bahawa lebih menghargai dan menyayangi amanah Allah dengan sebaik yang mungkin. Kerana apa yang pentingnya di sana nanti kita akan disoal jawab oleh Allah. Bagaimana anugerah ini kita jaga, kita sematkan amanah ini sebagai satu benda yang penting dalam kehidupan kita. Okey. Seterusnya, anak juga sebagai bentuk ujian. Okay, daripada surat At-Taghabun ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanya ujian bagimu. Anak juga dalam bentuk dalam diuji oleh Allah. Bagaimana anak ini menguji dari segi mental kita, emosi kita dalam mentadbir dia punya personality, dalam mentadbir dia punya emosi, dalam membentuk, nak membesarkan dia, nak mendidik dia, nak mengajar dia mana yang betul, mana yang tidak dalam dunia ni. Okay. Dalam tafsir Al-Maraghi telah diperincikan bahawa kecintaan kepada harta benda dan anak-anak adalah cubaan dan ujian kerana seringkali perkara ini menjadi penyebab kepada perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap apa-apa yang dilarang. Betul tak? Kadang-kadang insting kerana anak ni ibu bapa kalau tak ada pendidikan agama atau asas agama yang betul, yang tepat untuk menjadi benteng kepada diri sendiri, sampai kita mengagungkan anak, memuja anak sampai tak nampak kesilapan anak. Itu satu bentuk ujian.
Dalam keadaan kita menafikan kesalahan dan kemungkaran anak, kita menidak dan kita menutup aib anak dalam keadaan kita menafikan, itu pun merupakan ujian kepada kita. Bagaimana kita mencorak dan mentadbir anak tu untuk memastikan dia menjadi saham ataupun sebaliknya terhadap kepada kehidupan di akhirat kita. Jadi dunia pun ujian dan akhirat juga ujian. Ujian bagaimana? Ujian waktu macam mana kita nak berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap anak-anak ni nanti. Bagaimana kita mentadbir dan mentarbiah diri dia sewaktu di dunia menjadi jawapan untuk kita sewaktu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi daripada pesanan Allah Taala dalam surah yang saya pamerkan ini, semoga ibu-ibu semua bertekad masing-masing ada iktizam untuk membangunkan pribadi anak mencorak seperti yang Allah minta, supaya kita seiring dengan Allah dalam memastikan pembentukan pribadi anak menjadi saham akhirat kita, insya-Allah. Okey, baik. Okey, seterusnya kepada perkongsian ilmu yang seterusnya. Okey, seperti kita refresh sikit pada slot-slot yang lepas, kita dah fokus kepada slot yang pertama berkaitan tentang anak golden age, iaitu 0 hingga 6 tahun. Bagaimana pada usia ketika itu Nabi ajar untuk kita terapkan nilai kasih sayang, nilai cinta, kasih sayang penuh dengan belayan, penuh dengan sentuhan, penuh dengan pelukan, penuh dengan connection pada usia golden age, iaitu 0 hingga 6 tahun. Manakala pada peringkat yang kedua, iaitu tahap yang kedua, 6 hingga 12 tahun. Waktu ketika itu Nabi ajar bagaimana proses pendidikannya adalah melalui pendidikan dengan cara ajar tanggungjawab dan disiplin diri. Kerana ketika usia 6 hingga 12 tahun, kita refresh balik subjek yang slot yang lepas, usia ketika ini anak perlukan bimbingan, perlukan sokongan moral, perlukan rasional akal, yang mana tindakan ini tu perlu ada soal jawab, yang dia perlukan jawapan yang munasabah, yang perlukan sentuhan dan didikan daripada kita sebagai ibu ayah. Jadi perlulah kita layan perkongsian anak, layan jawapan anak, bimbing anak sebaiknya, kerana pada usia ni juga usia anak mula pandai menipu. Pada 6 hingga 12 tahun ni kan, sekiranya kita silap bimbing, kita tak cakna, kita tak ambil perhatian, kita tak bagi perhatian sepenuhnya, pada usia inilah dia mula belajar menipu, mula merapuh, menjarakkan diri dengan parentsnya, dengan ibu bapanya. Kalau ibu bapanya usaha untuk tidak memberi pendidikan yang baik dalam pada usia peringkat ini, ketika inilah dia mula menilai dan menampakkan kawannya mainkan peranan dalam proses pendidikan dalam hidup dia. Jadi ibu-ibu terapkanlah, sebab selagi anak, kita ada anak masing-masing kan, selagi anak-anak boleh diterapkan dengan nilai yang baik, usahakanlah. Okey. Dan tadi pada tahap yang seterusnya, kita pergi ke tahap yang ketiga, iaitu pada usia 15 hingga 21 tahun. Okay, kalau ikut dalam kajian ni terus kita sambung pada yang lepas 13 hingga ke 18 tahun. Kita fokus kepada 13 hingga 18 tahun. Nabi ajar untuk cara tahap ini apa didikan yang sepatutnya yang kita perlu terapkan dan perlu kita girap, polish lagi. Kerana ingat, golden age kita semai. Kita semai ibu-ibu, didikan anak-anak, tarbiyah anak-anak kita semai. Kita semai baja. Jadi lepas tu kita dah dapat baja, kita mula nampak isi dia sikit. Tapi perlu juga kita bimbing untuk pastikan dia tumbuh sihat. Begitulah sebenarnya pendidikan yang Nabi nak kita terap pada anak-anak. Seperti sepohon pokok yang kita nak tanam, kan? Kita semai, kita baja, kita siram, dan waktu 06 hingga 12 kita jaga. Nak pastikan dia bertumbuh dengan sihat ni. Nak pastikan dia tumbuh dengan kukuh, dengan kuat. Dan kita baja, kita belai dia, kita bimbing dia, kita cakap dengan dia, betul berslotok dengan dia. Macam mana sepatutnya didikannya sepatutnya yang Nabi ajar pada pendidikan usia begitu. Dan pada tahap ketiga ni lah barulah direvealkan, dipamerkan apa didikan yang kita terapkan sewaktu proses-proses yang kita dapat, yang kita terap dalam nilai tahap 1 dan 2. Okay. Pada peringkat ini memang memang waktu dia nak revealkan ni lah dia berlakunya gelora jiwa. Kan? Peringkat remaja, senang cerita kalau ikut dari dunia psikologi, peringkat usia begini dipanggil peringkat usia remaja.
Okay, usia remaja yang walaupun kita nampak dia dah pandai bawa diri, dah pandai uruskan diri, tetapi sebenarnya pada usia inilah usia perlukan sebenarnya didikan dari cara kita berkawan, bertukar pendapat dan hormati pendapat mereka selagi tidak bertentangan dengan syarak. Bagi kita ibu-ibu je, saya tak nafikan. Bagi kita ibu-ibu, ayah-ayah, okay, bila kita berdepan dengan dunia akhir zaman sekarang, lagi-lagi dunia cyber, IT yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Kita tak nafikan kadang-kadang cara kita mendidik dalam mengongkong dan tidak percaya kepada anak tu menjadi ataupun teras dalam pendidikan anak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang tanpa kita sedar, anak-anak mula rasa nak memberontak. Anak-anak mula rasa hilang kepercayaan diri, hilang rasa percaya diri sebab ibu ayah tak percaya pada diri dia. Okay, pada peringkat ini. Sebab tapi kita bukan buat kerana kita tak sayang dia. Kita letakkan pendidikan kita begitu bukan sebab kita tak sayang dia, bukan sebab kita bencikan anak-anak ni, tapi sebab kita risau dan bimbang. Tetapi kebimbangan dan kerisauan kita itu membina satu kepercayaan lain kepada anak-anak, menunjukkan bahawa ibu ayah dia tak memberi kepercayaan kepada dia, tak memberi didikan ataupun memberi bimbingan yang seperti kawan dengan dia. Dan dia rasa lost dengan bimbingan ibu ayah dia. Dan kita tak nak perkara itu berlaku terhadap peringkat usia anak kita nanti, kita menjadi ibu yang sebegitu rupa. Walaupun dalam masa yang sama kita rasa macam kita nak yang terbaik untuk anak-anak. Pastinya semua ibu-ibu, ayah-ayah nakkan yang terbaik untuk anak-anak masing-masing. Tapi kita tak nak didikan kita itu menjadi sebab anak-anak rasa benda itu tak menjadi kepentingan dalam didikan. Itu yang kita tak nak, okey? Jadi dalam didikan ini kita kena sedar apa itu remaja. Ibu-ibu kena tahu dulu apa itu remaja. Remaja ni kalau ikut daripada Kamus Dewan yang edisi terbaru, remaja ni ditakrifkan sebagai sudah cukup umur, iaitu muda-muda. Di usia macam inilah muda-muda. Okey. Lepas tu mereka ni pada umumnya mempunyai perkembangan dari sudut personality, okay, dari sudut ideologi, pemikiran, dari sudut sosiologi, pergaulan, okay, dari sudut emosi. Yes, mereka mula ada perubahan dari sudut fizikal dulu kita tengok. Okay, dari sudut fizikal. Okay, fizikal mereka mula dah menunjukkan perubahan. Okay, perubahan dari segi yang lelaki mungkin suaranya pecah, dah garau, kan? Manakala yang perempuan mungkin dah datang rasa malu dengan kehadiran dengan mula rasa perubahan dari segi sudut fizikal juga, ya, daripada dada punggungnya, daripada segi fizikal ketinggiannya, dah mula rasa nak bercantik-cantik, yang lelaki mula rasa nak menjaga penampilan diri. Okay, perkembangan anak ketika tahap ini ibu-ibu perlu ibu teliti dan perhatikan dengan sebaiknya. Teliti macam mana? Perhati macam mana? Ketika ini macam Nabi ajar, kita anggap mereka seperti kawan. Pastikan perubahan mereka itu seiring dengan keadaan kehendak mereka, tetapi jangan sampai melampaui batas. Jadi bila dia beranggap kita sebagai kawan, segala perubahan diri dia akan communicate dengan kita, akan berkomunikasi dengan kita. Bila dia rasa ada satu perubahan yang berlaku pada diri dia, akan menjadikan ibu ayah dia sebagai rujukan yang pertama. Ibu, saya rasa saya punya suara dah lain lah. Ibu, saya rasa saya punya dah ada sakit lah. Ibu, saya rasa jerawat saya dah mula banyak lah kat muka. Jadi raikan perubahan anak. Dan ketika itulah sebenarnya expression kita punya ekspresi perasaan, emosi ketika anak menyatakan perasaan perubahan yang berlaku pada diri dia. Ketika itu sebenarnya anak-anak nak tengok, nak menilai juga. Kita dinilai oleh anak-anak bagaimana ekspresi kita. Adakah kita cakap, biasalah tu, dah nak besar. Dan anak ketika ini akan rasa sebab emosi dia dah mula berubah juga, ibu-ibu. Ketika ini perubahan emosi juga, dia dah mula rasa ibu dia tak memahami dia. Ibu ayah dia tak mula memahami dia. Tak mula rasa meraihkan perubahan dia. Tak mula rasa menghargai apa perubahan yang ada.
Okey, sebaiknya macam mana tindakan ibu-ibu? Wah, anak ibu dah besar, alhamdulillah. Okey, anak ibu kena sedar bila anak ibu dah rasa dah ada perubahan ini, kena sedarkan tanggungjawab dia, kena sedarkan perkara yang sepatutnya dia lakukan dan kena sedarkan peranan-peranan dia dan kena meraihkan. Ya Allah, syukurnya rasa bertuahnya ibu ayah rasa anak-anak ibu dah besar, anak-anak ayah dah besar. Ya Allah, doakan dalam masa yang sama, doakan anak-anak tersebut dengan doa yang baik di hadapan dia. Masya Allah, tabarakallah, pastinya ketika itu terdetik perasaan anak bahawa syukurnya dia memiliki ibu ayah seperti ini. Okay, bila mana kita rasa penghargaan yang cukup besar dia dapat daripada ibu ayah dia sendiri. Jadi tolong ibu-ibu pastikan perubahan yang anak-anak nyatakan pada kita, anak-anak luahkan kepada kita, kita raikan dan kita appreciate perubahan tersebut. Dan orang kata macam orang dapat award, kita santai, kita bagi tahu dia apa sepatutnya dia buat dan dalam masa yang sama perbualan pemberitahuan itu dalam bicara santai, dalam keadaan dia tak rasa kita memberi arahan. Dia tak rasa kita berautokratik, dia tak rasa kita terlalu meletakkan undang-undang, no. Tetapi dalam masa yang sama kita ada toleransi dan dia bersoal jawab dengan kita dan kita meraihkan soalan-soalan dia. Dan waktu ketika ini juga berlaku juga perubahan dari segi sudut emosi, dah mula fitting dekat orang, dah mula rasa suka dekat orang, dah mula ada perasaan cinta, rindu pada kawan-kawan yang berlainan jantina. Dan pada ketika ini juga macam saya cakap penting untuk ibu-ibu tekankan tentang seksualiti, konsep seksual dalam anak-anak begini. Kerana pada usia gini dia dah bergelora jiwa, bergelora nafsu yang perlukan bimbingan yang tidak orang kata apa terlalu menekan tapi dalam santai. Di mana ibu-ibu kena tekankan bila dah usia begini kena jaga pergaulan, kena jaga hubungan pergaulan antara jantina, berlainan jantina. Kena pastikan menghormati berlainan jantina. Kena pastikan berhubungan dengan lelaki dan perempuan ada asbab dan sebab. Mesti dia tanya, kenapa perlu begitu? Kenapa? Dia nyatakan banyak isu-isu terjadi ibu-ibu kerana tanpa bimbingan ibu-ibu, tanpa bimbingan ibu ayah menyebabkan anak-anak hilang arah. Usia ketika ini dia hilang arah, hilang reference, nak rujuk pada siapa. Bila dia ada rasa insting untuk mencintai seseorang, merindui seseorang ataupun mengasihi seseorang, dia perlukan seseorang untuk dia meluahkan rasa gelodak jiwa dia. Yes, kita tak payah cakap jauh lah. Kita tengok reflect balik pada diri kita ketika kita remaja. Saya sendiri kan, saya akui ketika kita remaja kita ada perasaan suka kat seseorang, tengok orang tu wah semangatnya rasa, suka tengok personality orang tu, bergelodak rasa jiwa, emosi, pasti ada. Kita tak boleh menafikan sebab pada tahap ini memang itulah yang berlaku kepada proses fasa perkembangan manusia. Jadi ketika ini bila anak menyatakan luahan hati dia, janganlah kita rasa macam dia buat satu benda yang salah. Sepatutnya tindakan kita, Masya Allah anak ibu dah besar. Tetapi dalam masa yang sama rasionalkan dia. Sayang, boleh merasa suka kepada orang lain. Boleh rasa cinta, mengasihi kepada orang lain. Tetapi utamakan sepatutnya apa yang perlu diutamakan. Kan? Ketika itu, simpan rasa suka pada doa. Kita santai-santai dalam keadaan kita tidak menidakkan perasaan dia. Kita tidak menafikan perasaan dia. Kita santai, meraihkan tapi dalam masa yang sama kita rasionalkan dia. Apa yang sepatut dia lakukan, apa yang tidak sepatutnya dilakukan. Dan dalam masa yang sama dia pun boleh berfikir. Dia boleh berfikir dan bertukar pendapat dan dia rasa ibu dia hormati apa yang dia rasa. Ibu ayah dia hormati apa yang dia rasa. Sebab itu ibu ayah penting sangat-sangat anak ini mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu ayah. Kenapa? Sebab pada usia ini dia menjadikan ibu ayah dia sebagai panduan, points of reference dalam menilai cinta selain cinta ibu ayah. Sebab tu ketika usia inilah ibu-ibu perasan tak, ayah-ayah perasan tak, dan dia akan menilai, okey, kalau dia dididik dengan cara kekerasan, dengan cara penghinaan, dengan cara kedekkan, dengan cara dipukul bantai ketika usia tahap 1 dan tahap 2, dia akan mencarikan points of reference yang lebih menyayangi diri dia. Namun
berlaku sebaliknya sekiranya ibu ayah meletakkan tahap 1 dan 2 dengan penuh kasih sayang, dengan penuh bimbingan, dengan penuh tunjuk ajar. Murabi yang sebenar kepada anak-anak sendiri. Jadi ketika itu bila datang cinta lain, cinta asing, cinta ajnabi kepada dia, dalam jiwa dia, dalam diri dia, dia meletakkan kasih sayang ayah dia atau ibu dia lebih utama daripada yang lain-lain. Sebab tu sangat penting bila anak, dia boleh rasa tak? Boleh rasa. Tapi dalam masa yang sama, bagi tahu rasional akal kepada diri dia apa yang perlu diutamakan dan apa prioriti yang perlu dia rujuk terlebih dahulu. Supaya dia rasa diri dia ada dengan ibu ayah dia. Diri dia penting untuk ibu ayah dia. Diri dia betul dihargai. Kerana ketika usia ni macam saya cakap tadi, remaja adalah usia dia bergelodak jiwa. Dia bergelodak perasaan. Sensitif sangat ketika usia gini. Bila marah sikit, mula dia menilai yang kita tak sayang dia. Bila kita tengking dia sikit, mula dia menilai yang kita bencikan dia. Bila kita tak penuhi apa yang dia minta, dia mula akan cakap kita tak sayang dia. Tapi dalam masa yang sama, kita membiarkan apa yang dia rasa itu dalam diri dia berlalu begitu sahaja, sehingga kan dia tanamkan perasaan dan ideologi dia memang itulah ibu ayah dia nak pada diri dia. Memang ibu ayah dia tak sayang dia. Memang ibu ayah dia tak cinta dia. Memang ibu ayah dia tak pedulikan dia. Tidak, sepatutnya apa yang kita nak pada anak-anak kita pastinya yang terbaik. Jadi pada ketika dia rasa begitu penting untuk ibu ayah fahamkan, rasionalkan, berkomunikasi dengan efisien supaya anak nampak bagaimana cara ibu ayah tackle dia, tarik dia. Sebab macam saya cakap, dalam keadaan dia bergelora, dia perlukan seorang untuk tarik daripada gelora tersebut. Jadi siapa yang peranan ketika itu? Pastinya ibu ayah. Jadi ketika inilah sangat penting untuk memastikan anak-anak jelas dengan apa yang dia rasa. Jelas dengan apa yang dia ideologi dia, supaya ideologi dia dan emosi dia tak tertanam benda-benda yang tidak-tidak. Jadi harapan saya ketika ini mengharapkan didikan kita pada anak remaja pada masa kata, mungkin saya belum lagi berdepan dengan keadaan anak remaja, tetapi mungkin ini menjadi satu input perkongsian ilmu yang insya-Allah kita sama guna pakai pada masa akan datang dan saling kita ingat mengingati. Okey, selepas itu apa lagi perubahan fizikal pada anak-anak? Apa lagi perubahan perkembangan pada peringkat remaja ini? Yang lainnya adalah dari sudut sosiologi mereka. Sosiologi mereka, macam mana mereka pilih kawan ibu-ibu. Ketika ini sangat penting ibu-ibu nilai, reflect balik bagaimana kawan anak-anak. Adakah ketika kita lihat anak-anak ini kawan dia, adakah kita mengungkung dia? No, tidak sama sekali. Dan waktu ketika kita menilai persahabatan anak-anak itu, kita tengok sekali bagaimana cara dia interpret perhubungan kawan dia tu. Sebab ketika usia ini ibu-ibu kena ingat, perhubungan kawan sangat mempengaruhi dalam memberi impact identiti anak-anak. Kawan sangat penting. Kawan ketika usia ini selain dia menjadikan point of reference ibu ayah dia, kawan juga adalah individu yang mempengaruhi dalam memberi impact dalam kehidupan dia ketika tahap ini. Sebab ketika tahap ini dia nak membina jati diri ibu-ibu. Dia nak membina jati diri, dia nak membina identiti diri. Jadi pastikan ketika tahap ini dia pilih kawan yang tepat. Sebab Nabi kata apa ibu-ibu? Ya, Nabi kata memilih kawan ni seperti telah menceritakan kepada kami Abu Burda bin Abdullah berkata, aku mendengar Abu Burda bin Abu Musa dari bapanya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang yang soleh dan orang yang bersahabat dengan orang yang buruk perangai seperti penjual minyak wangi dan tukang kimpal besi. Pasti engkau akan dapat bauan wangi dari penjual minyak wangi sama ada membeli atau tidak. Sedangkan dari tukang besi kamu akan merasa bahang atau kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Jadi hadis sahih daripada hadis Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi jelas kat sini ibu-ibu ya menunjukkan bahawa pemilihan kawan memang Nabi tegaskan pada ketika usia ini pemilihan kawan sangat penting. Bagaimana dia mempengaruhi, memberi impact yang besar. Sebab
ikutkan daripada pengalaman saya sendiri, okey, pelbagai isu-isu remaja yang kita hadap dan hadapi ketika ini, bila mana kawan sangat memberi kesan besar dalam membentuk pribadi anak. Kadang-kadang anak kita ni daripada kecil dia seorang yang pendiam, kan, rapat dengan kita, betul tak? Kadang-kadang meluahkan, manja, senang cerita manja sangat dengan kita, tapi bila dah naik sekolah menengah, mula hubungan tu renggang sikit. Bila ibu ayah sedar tentang kerenggangan itu, jangan dibiarkan perasaan renggang itu terus terbiar, terus dibiarkan tanpa ada solusi. Dan menyebabkan anak-anak terus menjadi identiti tanpa mengharapkan sokongan daripada ibu ayah. Benda tu sebenarnya benda punca kepada anak-anak menjadikan kawan-kawan sebagai punca kegembiraan dia, punca keseronokan dia. Dia tak rasa duduk di rumah tu sebagai satu benda yang menyeronokkan. Dia tak rasa ibu ayah tu sebagai satu sumber kepada kebahagiaan. Dia tak rasa. Jadi ibu-ibulah berperanan dan bertanggungjawab untuk memastikan hubungan connection antara ibu dan ayah, ibu dan anak-anak dalam ketika tahap remaja sangat penting. Bagaimana dengan cara kita meraihkan dia, kita menghargai dia, kita meletakkan kepercayaan kepada dia dan cuba pastikan dia rasa diri dia berkepentingan. Berkepentingan yang bagaimana? Bila dia melafazkan rasa pendapat ataupun cadangan, kita raikan. Oh bagus, betul. Oh dah besar dah anak ibu, puji. Dia seperti kita juga manusia biasa yang mana lagi perlukan bimbingan dan penghargaan. Okay, puji. Jangan rasa diri dia tak dia rasa dia reveal perasaan takut, dia reveal perasaan tak suka, dia reveal perasaan kecewa dia, walaupun dia lelaki, dia rasa kecewa, dia rasa sedih, dia rasa rimas, dia reveal perasaan tu dengan ibu ayah dia. Kita rasa macam, apa kau ni anak lelaki, cuba kuat sikit, apa kau ni, itu pun tak boleh rasa, tak boleh nak handle. Kita akui, kita akan rasa begitu sebagai seorang ibu. Tapi ketika itu sedar tak, dia akan rasa macam, Allah, patutnya kenapalah, aku tak boleh rasa begitu ke? Perasaan itu kan normal. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa rindu, rasa nak dicintai, rasa nak dikasihi, rasa nak dibelai, rasa nak disayangi, kan normal. Tak boleh ke aku rasa perasaan itu? Jadi bila anak meluahkan rasa dia disayangi, dia dirindui, nak dicintai, nak dimanjai, hargai perasaannya, tapi dalam masa yang sama raikan perasaan dia dan kita cuba rasionalkan dengan memberi pendapat dan penjelasan yang jelas bersesuaian dengan syarak. Supaya dia nampak peranan dan tanggungjawab dia sebagai anak remaja, yang mana yang prioriti, yang mana yang utama, yang mana yang mesti dilaksanakan terlebih dahulu, supaya dia jelas apa yang dia nak buat dalam kehidupan dia. Sebab macam saya cakap tadi, dia hilang arah, dia perlukan bimbingan yang mana perlukan sokongan daripada ibu dan ayahnya. Okey, berbalik pada sosial pemilihan kawan. Okey, kenal pasti apa itu kawan. Saya juga nak cerita pada ibu-ibu pasal pembentukan dari personality, perubahan dari segi personality, perubahan dari segi penampilan. Okay, ada serta remaja akan menggunakan peluang dan ruang perubahan diri dia tu untuk rasa bekerja-kerja untuk bercantikkan, sampaikan dia rasa over express, terlalu over dalam menampilkan kecantikan dia, sanggup berlapar untuk rasa cantik. Okay, ini isu-isu remaja yang saya sendiri pernah hadap, bila mana ada sindrom yang saya sendiri pertama kali dengar bila kita menyertai bimbingan kaunseling ni, iaitu ada penyakit eating disorder. Tahu eating disorder, ibu-ibu? Eating disorder, iaitu anak-anak ni tak nak makan. Sebab apa? Sebab bila dah makan dia keluarkan balik, sehingga menimbulkan beberapa penyakit. Sebab apa? Sebab dia nak nampak cantik, dia nampak kurus, dia nak nampak lawa. Dan ada tu sanggup sampai dia membeli produk kecantikan pemutih muka, putih badan dalam usia dia baru bawah umur. Punya fanatik nak kelihatan cantik. Lagi pula kalau wajah berjerawat, pastikan produk yang dipilih tu mengalahkan mak ayahnya mahal. Pada usia remaja gini. Jadi kita sebagai ibu
Boleh tak anak kita meraihkan? Boleh, tapi dalam masa yang sama kita terangkan apa yang sepatutnya dan tak sepatutnya dilalui. Takkanlah sampai tahap dia melampaui batas, kita membiarkan. Contohnya macam saya cakap tadi, kan dia dah sampai peringkat eating disorder. Jadi masa nak buat sesi tu saya cakap eating disorder, jadi kita pula buat kajian balik. Oh, ada rupa-rupanya sindrom ni. Sindrom eating disorder ni, sampaikan dia rasa eating disorder ni impactnya ibu-ibu, dia bukan sahaja mengundang penyakit yang melibatkan penyakit 3 serangkai ya, tapi dalam masa yang sama dia memberi efek kepada gangguan mental. Gangguan mental. Dia akan rasa anxiety tiba-tiba, dia akan rasa berpeluh tiba-tiba. Efek daripada perasaan dia tak boleh terima orang tak boleh terima orang kecam. Tak boleh terima orang hina. Tak boleh terima orang kutuk dia. Timbul jerawat satu pun, dia satu je, dia akan merasa macam benda tu satu benda yang batu besar hempak. Itu remaja yang menghadapi dia salah satu kesan daripada remaja yang menghadapi eating disorder. Selain itu, penyakit pada usia remaja ni ada juga penyakit mental illness iaitu CSY, iaitu memuja selebriti. Lagi-lagi Korea. Boleh tak ibu-ibu? Boleh, tak ada masalah. Kita raikan. Boleh tak tengok cerita Korea? Boleh, tak ada masalah. Kita raikan sebab memang usia dia ketika itu untuk rasa seronok dengan muzik, seronok dengan budaya. Tetapi dalam masa yang sama, kena pastikan dia tidak ada split personality. Tak mengganggu mental dia. Tak mengganggu emosi dia. Saya berdepan dengan isu yang mana remaja ini sampai dia tak boleh dibezakan situasi realiti dengan situasi fantasi. Dia punya fanatiknya terhadap BTS sampaikan dia assume salah satu anggota BTS tu sebagai kekasih dia. Walhal umur dia baru 13 tahun ibu-ibu. Sampaikan ibu dia rasa macam nak bunuh diri dengan berdepan dengan isu anak dia. Anak yang sulung. Dia rasa dia mewujudkan dua personality yang mana dia rasa dia ada dunia dia dengan salah satu anggota BTS. Yang mana sampaikan dia rasa anggota artis ini kekasih dia, sehingga kan dia tak pernah jumpa artis ni. Tak pernah jumpa artis BTS ni kan. Tak pernah bersua muka. Just sekadar di alam maya, di kat Instagram saja dia tengok perkembangan. Dan lagi dahsyat bila mana dia akan memberontak bila berlaku isu dia nampak dalam Instagram tu ada dia artis yang dianggap sebagai kekasih tu berjumpa dengan bergambar dengan perempuan lain. Dia akan rasa memberi efek kepada emosi dia. Dan dalam masa yang sama bukan dia sahaja dia diberi efek, malah ahli keluarga dia juga terkesan daripada efek emosi dia. Benda tu yang kita kalau dapat elak ambil tahu kenapa sampai berlaku fanatik begitu sekali. Boleh minat, tak salah. Saya pun sendiri mengakui tengok cerita Korea. Orang kata apa, berepisod-episod kan. Kalau nak layan me time kita, wujudkan me time dengan diri sendiri, kita akan layan cerita Korea. Kita akan layan cerita Thailand, macam-macam benda yang boleh ada wujudkan rasa untuk me time kita. Tak salah, tapi jangan sampai benda itu menyebabkan kita rasa tersekat kita punya emosi dan terganggu emosi kita. Benda tu yang sepatutnya kita elak daripada berlaku. Okay, jadi ibu-ibu pastikan anak-anak dalam keadaan selamat. Lagi-lagi kalau usia lagi saya nak sentuh berkaitan tentang gangguan mental berkaitan permainan game. Okay, pada usia ini memang diuji cabaran. Lagi-lagi kita berdepan dengan dunia IT, memang menghadap IT. Betul tak? Kadang-kadang kita ni memberi gadget kepada anak-anak dengan tujuan bagi memastikan anak-anak ini berada dalam pembelajaran dia. Betul? Belajar untuk pastikan dia belajar dan dia dapat apa yang cikgu dia ajar melalui gadget yang diberikan. Tetapi diguna pakai oleh anak-anak untuk bermain game bagi memastikan, bagi alasan untuk dirilis dengan PDPR dia. It's okay, boleh. Macam saya kata tadi, uraikan. Tapi dalam masa yang sama, perlukan pemantauan ibu-ibu. Jangan sampai dia memberi impact yang memberi gangguan mental hingga dia rasa dia tak boleh dikawal lagi. Bila mana kita nampak dia, nampak dia punya kesan, kita rampas dia punya gadget,
dia memberi impact kepada emosi dia, malah boleh mencederakan diri kita as a parent. Itu salah satu benda yang kita kena pasti bila anak dah menghadapi tahap gangguan mental bila berdepan dengan video-video. Sebab kita didedahkan dengan pelbagai games yang dalam bentuk unsur ganas. Betul tak? Anak remaja kita tak boleh nafikan. Memang berdepan dengan unsur-unsur game yang ganas. Seperti apa? Seperti PUBG. Betul? Saya difahamkan, saya tak pernah main lah. Tapi saya kena tahu benda tu sebab itu berlaku dalam expectation saya, sesi dalam expectation saya dan saya kena tahu benda tu. Apa PUBG? Ibu pun kena tahu apa permainan PUBG tu. Saya difahamkan permainan PUBG ni permainan berunsur ganas, bunuh satu sama lain. Betul? Dia bermain dalam satu medan perang dan berbunuh satu sama lain dan siapa yang berjaya membunuh semuanya dia menang. Dan dipanggil chicken winner. Okay? Dia announce di pemenang tu sebagai chicken winner dalam apps tu. Jadi sampaikan ibu-ibu benda ni terbukti menjadi gangguan mental bila ada isu, ada kes yang membabitkan seorang remaja, berlaku kisah benar tapi bukan di Malaysia lah, di Moskow, Rusia, bila mana seorang remaja 15 tahun sanggup membunuh seorang wanita 21 tahun yang sedang cocok duit dengan alasan dia nak rasa the real life, real reaction dengan hasil daripada permainan PUBG dia. Dia bunuh seorang perempuan ketika perempuan tersebut sedang mencocok duit. Okey, jadi perempuan tersebut mati di tempat kejadian. Ini kisah benar yang berlaku hasil daripada kesan daripada impact bermain video tersebut. Jadi kita tak nak benda-benda ni berlaku. Tapi berlaku juga dekat Malaysia juga kan. Ada je kita berdepan dengan isu-isu berita-berita yang menyatakan anak sanggup melawan cakap ibu ayah, sanggup pukul ibu ayah, sanggup mencederakan ibu ayah kerana tak menunaikan keinginannya dalam memberi gadget apa semua. Ada je. Jadi kat sinilah sebenarnya, pada usia inilah sebenarnya perlu untuk kita ajar anak-anak bagaimana terapkan nilai dalam keadaan, dalam masa yang sama dia sedar dan dia celik akal. Penggunaan yang sepatutnya dan tak sepatutnya. Ada limitasi masa dalam menggunakan gadget, ada pro and con untuk memastikan dia dapat apa yang dia bermain tu. Dan dia tak leka dalam keadaan permainan tersebut. Okay, even though kita sendiri pun menghadap laptop 24 jam pun sakit kepala, apatah lagi anak-anak yang bawah umur menghadap benda yang memang pakai skrin depan mata. Kan, lagi boleh merosakkan dalaman tanpa kita sedar. Okey, ibu-ibu, saya harap perkongsian itu memang jelas untuk ibu-ibu ambil action untuk memastikan anak-anak kita di bawah kawalan dan di bawah pemerhatian yang sebaik daripada kita. Okey, saya suka nak buat perkongsian dan tertarik hati menarik perkongsian Dr. Taufik Razif daripada ilmu-ilmu parenting yang dikongsikan melalui Telegram, dan saya serulah kepada ibu-ibu joinlah mana-mana Telegram parenting yang membantu memberi pengetahuan walaupun sekadar di sudut apps-apps yang ada. Okey, ibu-ibu pun juga kena sedar kena tahu perkembangan anak-anak berkaitan apps apa yang digunakan. Sebab suka saya nak kongsi bagaimana remaja perempuan terutamanya ketika ini memang saya cakap tadi dia bergelora emosi, bergelora jiwa untuk rasa disayangi, untuk rasa dicintai, apatah lagi ketika dia kurang diberi perhatian oleh ibu ayah dia. Jadi penting ketika usia ini, ibu-ibu tolong pastikan anak-anak ini jelas dengan apa yang disuka, dengan jelas apa yang dirasa. Sebab banyak ketika usia inilah anak-anak ini tergadai maruah, tergadai harga diri. Okay. Suka saya nak kongsi dengan ibu-ibu satu page yang sangat membantu dan sebenarnya rumahnya pernah saya lawati sewaktu intern saya terdahulu. Di salah sebuah di Skudai dekat aja. Jadi banyak memberi pengajaran dan memberi celik akal kepada saya bahawa remaja ini sebenarnya perlukan sokongan dan bimbingan yang lebih rapi pada kita. Okay. Jadi perkongsian daripada page Baitul Solehah. Pernah dengar tak Baitul Solehah? Jadi banyak daripada page inilah sebenarnya banyak memberi celik akal dan kesedaran kepada kita. Remaja-remaja ketika usia ini perlukan, sekiranya tak diberi pendedahan awal bagaimana konsep seksualiti dalam kehidupan dia akan rasa benda tu biasa. Benda tu bila kita sayang, kita cinta, kita boleh serahkan. Sampai kan dia rasa dia mengandung tu benda yang biasa.
Adakah benda tu kita nak jadikan normalisasi dalam kehidupan kita walaupun dah berada di akhir zaman? Jadi penting untuk ibu-ibu pastikan anak-anak ni sedar tentang tanggungjawab, tentang pemilihan dia dalam kehidupan dia. Okay, bila mana dah sampai tahap umur 12 tahun dah mengandung, umur 12 tahun dah mengandung, umur 15 tahun dah mengandung, dah jadi ibu muda. Jadi macam mana masa depan? Walaupun kita usaha, kita doa yang baik-baik supaya masa depan lebih cerah dan Allah kurniakan yang terbaik, kita pastikanlah ada pemata, amanah dewan mata kita ni kita jaga sebaiknya. Kita beri perhatian sebaiknya, kita kandung sebaiknya. Okey? Okey, baik. Ustazah boleh kongsikan tak salah satu Telegram parenting? Oh, boleh sangat. Type saja dekat Telegram itu Taufik Razif salah satunya. Okey, Taufik Razif. Okey, banyak sangat. Okey, saya sponsorkan salah satunya Taufik Razif. Lepas tu Hanis Atira Rusli. Ni bagian-bagian expectation parenting Hanis Atira Rusli. Adlil Rajia. Okay, blogger dalam satu sama dia pakar bagi ibu parenting. Okay, Nota Parenting Taufik Razif, Positive Parent Circle. Okay, Positive Parent Circle. Dan seorang lagi Dr. Nota Reza Zainul. Dr. Reza Zainul Nota Reza Zainul. Ikutilah dan buka, terima kasih. Dan buka dan ikuti. Bacalah, banyak info-info sebenarnya kita dapat di hujung jari. Memang manfaat gadget ni banyak sangat kalau kita betul pilihnya. Okay, kita boleh dapat di hujung jari saja sebenarnya. Kan? Kita nak cari apa semua ada sebenarnya. Okay, apa yang kita nak reveal, apa yang kita terdetik ke hati kita cari. Tapi pastikan kalau melibatkan rujukan Al-Quran dan Sunnah, pasti carilah orang yang ahlinya. Jangan gunakan gadget sebagai rujukan ya. Cari orang ahlinya. Tapi kalau melibatkan ilmu parenting ke, ilmu psikologi ke, boleh cari menggunakan bahan-bahan Google yang mana memang ada dia punya rujukan dan dia punya pahaman daripada kajian. Okey, baik. Okey, tengok anak remaja mudah memberontak. Mereka mudah memberontak apabila tidak diberikan autonomi. Tahu apa autonomi, Ibu? Autonomi ni kuasa. Sebab pada usia remaja ni dia nak bentuk identiti dia, ibu-ibu. Dia nak bentuk identiti dia. Dia nak kenal pasti siapa yang hero di sisi dia. Siapa yang hebat di sisi dia. Jadi kita as a parent kena pastikan diri kita ni orang yang hebat di sisi anak-anak kita, anak-anak remaja kita. Sebab bila dia tak dapat benda yang hebat di mata dia, dia akan menggunakan anak kawan-kawan sekeliling dia tu sebagai satu, dia akan gunakan anak kawan-kawan dia yang hebat-hebat, yang suka bully, yang suka membuli, yang suka bagi benda-benda yang hebat-hebat lah bagi pandangan dia. Sedangkan ideologi dia salah. Yang membuli, yang bantai, yang ponting sekolah, dia rasa dengan cara macam tu satu benda yang hebat. Tapi bila kita tak cakna, kita tak ambil peduli dan dia akan simpan daripada ideologi dia tu dan dia akan bentuk identiti dia. Itu yang kita tak nak, ibu-ibu. Benda tu yang kita tak nak. Benda tu yang kita tak nak anak-anak kita terap dan simpan dalam pemahaman dia dan menjadi bentuk identiti dia. Kita pasti nak anak yang soleh-solehah. Kita pasti nak anak yang berketerampilan dan personality yang bagus. Jadi pastikan autonomi untuk diri dia dapat bahagian dia. Dalam masa yang sama, kita kawal untuk pastikan dia tak tersasar. Okay, tak boleh kita, apa bagi dia? Dia kata, dia rasa dia tak boleh buat pilihan. Dia tak dipercayai langsung dan dia dikawal dan dikongkong secara melampau. Tak boleh keluar. Jangan keluar. Tak boleh kawan dengan orang ni, tak boleh kawan dengan orang ni. Boleh, memang betul kita kena pilih kawan yang baik. Tapi dalam masa yang sama, pastikan macam saya cakap tadi, dia perlukan rasional akal dalam tindakan dia. Kita as a parent kena cakap lah, okay, begini, kenapa tak boleh gini. Okay, mereka akan kurang memberontak apabila dibimbing buat keputusan sendiri.
Waktu macam saya cakap tadi kan, bila dia rasa dia fleeting, ada emosi rasa nak disayangi, nak dicintai. Macam saya cakap, hadirnya kita memberi rasional pada dia. Wah, anak ibu dah besar. Anak ibu dah bujang, dah mula rasa suka kat orang. Tahniah, bagus. Tapi kena ingat, kita masih lagi belajar, masih lagi baru nak kenal dunia, masih lagi baru nak kenal apa itu proses kehidupan. Okay, kena faham, kena tahu dulu apa keutamaan kita. Okay, mungkin boleh rasa perasaan tu tapi jangan sampai revealkan pada orang yang tak sepatutnya sebab itu bukan masanya. Terangkan secara rasional dalam keadaan santai, dia pun tak rasa tertekan, dia pun tak rasa diri dia macam salah ke aku cakap ni, dia tak rasa. Okay, jadi raikan tu penting bila pada usia remaja ni. Suara hatinya didengari dengan penuh rasa dihargai, dengan penuh rasa dibelai, disayangi, disanjung, tidak puja tapi dalam masa kita menghargai diri dia. Okey, dilayan sebagai kawan dan sahabat. Pada usia macam ni memang penting untuk kita rasa diri dia geng-geng kita. Kakak macam saya suka tengok kiranya macam saya suka tengok penampilan ibu-ibu yang tua daripada saya melayan remaja-remaja dengan cukup santai, cukup lembut, cukup macam kawan. Kita nampak, kita boleh jelas nampak macam mana dia layan anak remaja dengan cukup kawan. Dan kita nampak dia punya closing dia punya connection antara anak remaja dan dirinya sangat rapat. Macam geng-geng gitu. Boleh berbual, boleh tengok Korea sama-sama, boleh berbual impact daripada cerita tu, boleh cari, boleh tonton benda yang sama-sama. Nampak benda tu sangat menarik sebenarnya bila kita berjaya jadikan anak-anak tu sebagai kawan dan sahabat pada usia ketika ini. Then mendidik anak ni sebenarnya, mendidik anak remaja ni adalah seni yang tersendiri. Jadi hormatilah anak-anak remaja, raikan dia supaya dia rasa ibu ayah dia satu benda, point of reference yang utama. Okay, itu yang penting. Okay, seterusnya last ending, mutiara kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, jika kamu mahu melihat masa hadapan, lihatlah pemuda yang ada masa kini. Okay, pastikan anak-anak kita menjadi pemuda-pemudi yang ada kualiti dari segi sudut personality dia. Okay, jangan dan hindarkan anak kita daripada terjebak daripada gangguan-gangguan mental yang tidak diingini. Okay, seterusnya easy to build stronger children than to repair broken elders. Jadi sebenarnya lagi mudah kita nak membina anak-anak daripada nak membetulkan membetulkan orang dewasa yang tak betul. Betul tak? Jadi pastikan daripada semayan ni tadi kita baja, kita tanam, kita siram dengan penuh kasih sayang dan hasilnya kita nampak impactnya pada usia remaja dan ketika usia dia dah dewasa nanti, insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Habislah dah slot saya. Jadi saya mohon maaf sekiranya sepanjang perkongsian saya. Kejap dulu. Ustazah Siti kejap ya. Ya. Ada soalan ke nak tanya? Sikitlah nak celah sikit boleh. Yang ada anak ni memang rasanya umur-umur dia dah otai lah. Ini kecil-kecil tapi akan datang anak-anak kita akan dewasa kelak perkongsian Ustazah Siti iaitu bergelora jiwa, waktu gila pada akak lah personalnya, waktu perubahan iaitu waktu kritikal. Dan dalam waktu ni juga menjaminkan masa depan dia orang. Dia akan membentuk masa depan. Dengan keadaan yang sekarang ni, pandemik ni, kadang-kadang kita pun tak tahu, kadang-kadang anak kita nak keluar rumah pun susah rasanya. Dekat dalam bilik itulah syurga dia rasanya. Ya, betul. Jadi nak bercakap-cakap dengan dia pun kadang-kadang ada kekangan juga. Jadi apa komen Ustazah Fida tentang hal ini? Okey, baik, betul, tak dinafikan. Kadang-kadang bila anak remaja ni dia banyak menghabiskan masa dia sendiri, betul tak? Bilik tu dah syurga dia. Kadang-kadang dia lebih suka jadikan seorang-seorang tu dalam memberi dalam kehidupan dia. Tapi dalam masa yang sama, betul saya cakap, saya mungkin tak pernah melalui lagi macam mana nak membesarkan anak remaja. Tapi daripada perkongsian ilmu, input yang kita dapat dan pemerhatian yang saya dapat daripada closing parents dengan anak-anak, penting sangat-sangat untuk pastikan anak-anak tersebut untuk dia rasa ada jati diri.
walaupun dia sendiri, bila dia ada jati diri, dia akan selamat. Sebab tu saya kata penekanan pada tahap 1 dan 2, bila kita bimbing dan kita semat dengan cara yang betul dan tepat, pastinya pada tahap yang ketiga ini, walaupun dia bersendirian, dia ada jati diri yang mana mampu dapat membezakan yang baik atau yang buruk. Jadi penting untuk kita pastikan autonomi untuk diri dia ada. Walaupun dia rasa bersendirian itu adalah satu yang priority, yang penting untuk dia, keutamaan dia. Jadi tak apa biarkan anak remaja tu bersendirian, tapi janganlah sampai bersendirian sampai antisosial. Tidaklah. Tetapi kita hargai dan kita nilaikan dan maklumkan. Tapi dalam masa yang sama, komunikasi dengan ibu dan ayah tu pun mainkan peranan. Okay, jangan sampai kita late communication sampaikan anak meletakkan bersendiri dan makan pun dekat dalam bilik, tu melampau lah kan. Okay, ada waktu makan, ada waktu kita berhubungan dengan keluarga, ada waktu kita utamakan. Tapi ada waktu kita bersendiri, bagi dia bersendiri. Okay, boleh Kak Fatimah? Boleh. Okay, sekarang ni kita bukalah kepada open to viewers untuk ada soalan nak dikongsi ataupun kongsi masalah yang sama dengan saudara Siti ataupun dengan kita punya kejiranan ni. Okay, boleh. Silakan, siapa yang nak bagi soalan kepada saya berkaitan anak remaja, silakan. Ada? Ke nak WhatsApp personal? Boleh WhatsApp personal satu benda saya lupa nak sharing satu perkongsian daripada komuniti kita yang lepas. Saya kongsikan. Okey, satu perkongsian daripada personal kawan kita lepas. Ada soalan daripada komuniti kita. Salah seorang ni dia kata kan saya tekankan pasal pisahkan anak tidur kan. Okay, Nabi ajar pisahkan anak tidur bermula daripada usia 7 tahun. Bermula. Okay, tetapi wajar tak untuk kita ajar dia awal? Boleh tak untuk kita ajar di awal? Sangat digalakkan sebab usia ketika anak, pembesaran anak tu ada proses. Jadi bila kita mengasingkan anak tidur itu juga proses namanya. Jadi kita tak boleh accept yang kita ajar hari ni anak terus ikut, terus buat. Pastinya kita perlukan rutin. Orang kata apa, sangat penting collaboration antara kita dan husband untuk pastikan sunnah Nabi itu yang diturutkan dan diikutkan dengan cara yang betul. Okey, dan sangat penting dan penting tu saya kongsikan satu benda yang Nabi ajar untuk pastikan bila kita pisahkan tempat tidur, minta anak amalkan sunnah Nabi iaitu tidur miring sebelah kanan. Miring sebelah kanan dan pastikan pipi tangan di bawah pipi. Kenapa ibu-ibu? Allah, tabarakallah, masya-Allah, memang hebat sunnah Nabi dan dia memang idola yang terbaik dan ikutan yang terbaik dan terbukti dalam kajian sains, Nabi yang tak belajar sains tu pun Nabi ajar benda yang sepatutnya kita terap dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab ia berhubung kait tentang konsep seksual. Di mana bila anak lelaki, perempuan sahaja, dia tidur dalam keadaan menelentang, dia mengizinkan dia punya organ seksual tu merasa lapang dan terasa gesang, terasa benda tu bertindak balas. Dan begitu juga dengan meniarap benda tu menekan dan dia memberi impact, memberi kesan. Sebab tu Nabi tegah daripada anak-anak tidur, ajar anak-anak jangan tidur menelentang atau meniarap. Sebab benda tu memberi impact kepada isu konsep seksual dia. Sebab ibu-ibu betul saya cakap realitinya majoriti isu klien saya yang berdepan dengan isu pornografi yang mahu nak relief balik, nak kembali kepada normal back balik, it's not easy. Itu bukan mudah sebab dia perlukan rawatan dan terapi yang prosesnya panjang. Sebab benda tu dah adapt. Sebab puncanya bila kita kaji punca dia kenapa? Puncanya contohnya seorang hamba Allah ni dia rasa diri dia ada isu lesbian. Puncanya kenapa ibu-ibu? Puncanya sebab masa dia kecil dia pancut air kena pada kemaluan dia saja. Paras dia saja. Dan dia rasa terangsang. Dan bila dia maklumkan kepada parents dia apa yang dia rasa tu tapi tak diraikan oleh parents dia dan parents dia tegah, maksudnya dia tak dapat jawapan yang dia rasa betul dan dia menggunakan rujukan kawan-kawan ataupun dia search sendiri walaupun ketika itu dia masih kecil. Jadi cuba bayangkan ibu-ibu pendidikan yang dia sepatutnya terima
dia tak dapat dan dia didedahkan dengan ilmu yang sonsang. Dan dalam usia hampir 40 tahun baru mungkin Allah Ta'ala bagi hidayah, kita tak tahu kan, pengakhiran kita telah penentu segalanya kan. Jadi Allah bagi hidayah, dekat situ dia rasa nak kembali normal back, dia rasa kosong walaupun dia dapat segala-galanya dalam kehidupan dia. Jadi penting untuk ibu-ibu pastikan anak-anak ni benda yang kita rasa tak menjadi kepentingan, tabu dalam masyarakat kita, tapi penting untuk kita bagi pendidikan pada masa sekarang. Okey, jadi apa yang salah silap daripada saya mohon maaf, saya terkasar bahasa ke, saya tergurih hati, saya mohon maaf. Dan apa yang lemah, apa yang buruk, apa yang khilaf, semua datang daripada kelemahan saya. Dan apa yang baik, apa yang terbaik, apa yang ilmu yang hebat ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf segala zahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Siti atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita. Supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat lah tahap 3 ni kepada semua. Ada dua pengumuman, teruslah mempromosi 0114414477. Itu adalah Bank Islam Pembinaan Masjid Taman Sains Tak Senai. Jadi kita jangan malu untuk share dan blast supaya kita dapat masjid kita dalam jangka masa yang tercepat. Yang kedua adalah simpan waktu ataupun tarikh pada 25 hari bulan ni, 25 hari bulan 9 untuk kita menyertai gotong royong di dalam taman kita di persekitaran rumah, tak jauh dan hanya persekitaran rumah, kita bersihkan kawasan-kawasan keliling kita. InsyaAllah ada lori insyaAllah akan datang ambil dan boleh kumpulkan barang-barang yang terbuang ke, boleh kumpulkan di depan rumah, nanti lori pukal, macam umpama lori pukal tu akan datang ambil ke dalam taman kita. Itu saja daripada saya. Okey, teruskan sama pada Kak Syafina, pada Kak Ifah. Kak. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang hadir hari ini. Alhamdulillah, semoga akan datang kita ajak lagi ramai-ramai lagi untuk menghadiri. Okey, kita ada satu lagi video yang sangat menarik. Okey, boleh kongsikan Siti? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Tuan-tuan dan puan-puan dah menderma ke hari ini? Tahu tak, sekiranya kita menderma, rezeki kita tidak akan kurang, malah berkali ganda. Tak tahu mana nak derma? Jom salurkan dermaan dari Pembinaan Masjid Taman Sains Tak Senai. Seperti maklumat di atas. Sikit bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Ya, Alhamdulillah. Okay, hari ni kita punya artis, kita punya jemputan kita anak lah sempena dengan kita membawa tajuk anakku, best friendku ni. Jadi kita invite seorang lagi untuk berkongsi video ni. Sangat kreatif kan. Cuma video ni dia kalau mungkin kita pasang kat sini dia kurang smooth sikit. Okay, tapi sebenarnya dia okey. Nanti kita akan sharekan lagi dalam grup-grup dan kita boleh InsyaAllah boleh gunakan untuk kita punya sebagai bahan kita promosi jugalah video-video macam ni. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat boleh hantarkan. Ini semua adalah kita punya usaha, inisiatif kita sendiri untuk kita sama sikit ni. Kita cuba buat yang ikut kepakaran kita. Mungkin ada antara kita pandai edit video, pandai buat poster yang cantik-cantik, hantarkan je pada kami, insyaAllah kita akan kongsikan. Sebab kita pun kami pun mungkin ada kekurangan tak pandai macam tu kan. Jadi
bantuan anda sangat-sangatlah kami alu-alukan dapat melengkapkan lagi kita punya usaha dalam pembinaan masjid ni lah. Okay, macam sekarang kita ada banyak website, kita ada banyak medium untuk mempromosikan masjid. Kita ada website kita, ada Facebook, IG, YouTube dan juga sekarang ni yang terbaru kita ada TikTok. Okay, jadi minta semua kita pada yang ada akaun ni minta tolong like, share, share love, komen dan ajak lagi kawan-kawan kita untuk sama-sama share, komen, like semualah untuk kita tambahkan lagi viewers kita. InsyaAllah akan tersebarlah akaun pembinaan ni pada semua orang dan seterusnya cepatlah kita mendapatkan jumlah yang kita inginkan tu kan. Okay, dan terbaru sebagai usaha daripada Biro Media terbaru kita ada Toypay. Macam hari ni kita baru lancarkan Toypay. Okay, Toypay ni sangat-sangat membantu. Alhamdulillah dia punya sambutan dia daripada hari ni saja sambutan yang sangat menggalakkan. Walaupun dia sangat mudah lah, jadi kita tak perlu nak ambil nombor akaun kan, kita terus klik dan boleh terus transfer. Memudahkan untuk semua orang lah. Jadi kita selalu hari-hari kalau boleh nak share kat status pun pasal Toypay ni ataupun mana-mana poster pun sangat-sangat dialu-alukan. Okay, dan insyaAllah kami dalam Biro Masjid Jiran Mita ni kami akan sentiasa merangka apa-apa lagi program-program yang menarik yang insyaAllah tujuan kita untuk mengumpul dana ni dan selain merapatkan ukhuwah antara kita. Jadi kalau ada sesiapa yang ada cadangan apa-apa lagi program yang bermanfaat ataupun apa-apa saja bantuan yang boleh dibantu, boleh sama-samalah boleh PM saya ataupun Siti dan tim ataupun Kak Fatimah sekali. Dan kami juga buka cadangan lah untuk apa-apa penambahbaikan program Pilot Talk, cadangan